Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini hari Rabu 4 Ogos 2021. Okey, Rabu kita akan bincang soalan-soalan ni lah. Okey. So bersedia dengan awak punya buku teks. Okey, cikgu tak boleh nak tukar-tukar. Cikgu punya buku teks nak buka ni, nak buka buku teks nak tunjuk dekat awak. Okey, nanti kalau dekat live class cikgu akan tunjuk lah. Okey. So kita akan buat semua. Okey, beberapa muka surat je, tak banyak Okey, kita akan buat semua bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, kita tengok soalan yang pertama, bahagi unsur yang manakah unsur yang berikut yang manakah struktur atom neutral. Okey, tengok atom dia. Okey, macam mana kita nak tahu neutral? Neutral adalah apabila bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Okey, so proton adalah positif, elektron adalah negatif. So carilah. Okey, so untuk A positif 1. Okey, negatif 2. Okey, sini 1, 2. Okey, jadi dia bercas negatif. Okey, salah. Okey, proton. Okey, elektron. Okey, elektron 2. So dia bercas negatif. So bukanlah jawapan dia. Okey, soalan B, elektron 1, proton 1. So sama banyak kan? Jadi dia adalah neutral. Okey, jawapan dia B. Okey, C, kita tengok elektron 1, proton 2. So dia bercas positif. Okey, dan D, elektron 1, proton 2. So dia bercas positif. Jadi jawapan dia B. Okey, kita tengok nombor 2. Jadual di bawah menunjukkan jenis cas bagi zarah-zarah yang terdapat di dalam atom. X, Y, Z. X negatif. Okey, X negatif. Jadi dia adalah elektron. Y positif, proton. Dan Z neutral, neutron. Okey, so jawapan dia adalah B. Okay, kita tengok pula nombor 3. Raja di bawah menunjukkan sebahagian daripada jadual berkala. Okey, so unsur manakah yang dikenal pasti sebagai logam? Okey, buka buku teks, tengok jadual berkala, gambar jadual berkala dekat awal tajuk. Okey, awal-awal tajuk tu yang dekat logam, bahagian logam, bukan logam semua tu. Okey, awak tengok bahagian yang berwarna kuning. Okey, itu adalah logam. So, tengok dekat R dia bukan logam walaupun dia dekat dengan bahagian warna kuning, tapi dia bukan berwarna kuning sebab R ni adalah hidrogen. Okey, hidrogen, dia bukan logam. Dia pelik, dia situ je, dia seorang dekat situ, yang lain semua logam sehinggalah sampai kumpulan 16. Okey, tapi T ni dia bukan logam. Okey, sebab dia ringan, dia berada di atas. Okey, dia bukan logam. Jadi logam adalah S dan juga V. Okey, tengok balik awak punya buku teks. Okey, kemudian nombor 4, raja di bawah menunjukkan kedudukan P dalam jadual berkala. Okey, so P adalah natrium. Okey, jadi apa yang berada di atas P? Okey, yang berada di atas P adalah helium. Okey, dekat petak yang kosong bawah nombor 18 tu. Okey, boleh tengok balik awak punya buku teks. Okey, 5, maklumat berikut menunjukkan sifat-sifat bagi unsur L. Okey, unsur L, konduktor haba yang lemah, pudar dan rapuh. Okey, so kumpulan 1. Kumpulan 1 dia adalah logam kecuali hidrogen. Kumpulan 2 logam. Dan unsur peralihan semuanya logam. Unsur peralihan tu yang berada di kat bawah, dia terasing daripada jadual berkala unsur tu. Dekat bawah dua line tu je. Okey, jadi jawapan dia adalah kumpulan 17. Okey, soalan yang ke-6. Senarai yang berikut menunjukkan 4 unsur yang berbeza.
Okey, apakah unsur-unsur ni? Sulfur, ferrum, emas dan juga hidrogen. Okey, so dia nak awak kena pasti yang mana logam dan yang mana bukan logam. So emas dan ferrum adalah logam. Okey, sulfur dan hidrogen adalah bukan logam. Dia boleh terbentuk, dia boleh membentuk gas. Paling stabil dalam bentuk gas lah dia. Okey, bahagian B pula. Okey, kita nak isi tempat kosong. Ciri terdiri pada zarah-zarah kecil yang diskrit yang disebut sebagai atom. Okey, lengkapkan pernyataan. Okey, yang pertama, atom merupakan unit asas. Okey, atom menyebabkan ciri wujud dalam 3 keadaan iaitu gas, cecair dan juga pepecah. Okey, soalan dia 2 saja. Okey, jawapan dia banyak kan? Okay, kita tengok B. Raja di bawah menunjukkan 3 zarah utama subatom. So, labelkan. Dia nak buat labelkan. Okay, tengok yang pertama dia adalah proton. Sebab dia ada tanda ni. Tambah. Okay, yang di luar adalah elektron. Dan yang tidak berlabel adalah neutron. Dia berada pada nukleus. Okay, nukleus. Okay, dia adalah neutron. Okay, tandakan cas yang betul bagi proton, elektron dan neutron. Proton bercas positif, elektron bercas negatif dan neutron bercas neutral. Okey, sesetengah bahan wujud sebagai atom dan sesetengah bahan wujud sebagai molekul. Okey, gariskan jawapan yang betul. Okey, atom ialah zarah. Zarah apa? Yang apa? Okey, kita tengok balik soalan tadi kat atas ni dia kata apa? Okey. Atom adalah zarah-zarah kecil dan diskrit. Ni kat atas ni. Okey, zarah-zarah kecil dan diskrit. Okey. So, jawapan dia adalah zarah-zarah kecil. Okey, kecil jawapan dia. Zarah-zarah terkecil bagi suatu unsur. Okey. Kemudian yang kedua, molekul terdiri daripada 2 atau lebih atom. Okey. Kemudian yang ni pula, tandakan betul pada contoh-contoh campuran dalam kehidupan harian. Okey, so campuran dia kita boleh guna kaedah pengasingan secara fizikal. Okey, yang guna magnet, yang guna penapis, yang guna apa lagi? Pengenapan, yang guna apa tu? Enap dia tenggelam kan. Kalau yang guna timbul tu apa Ingat pengapungan. Okey, so itulah kaedah-kaedah pengasingan secara fizikal. So yang mana kita boleh asingkan secara fizikal? Okey, kita boleh asingkan secara fizikal iaitu besi dan sulfur. Okey, besi dan sulfur kita boleh asingkan secara fizikal dan juga tanah. Okey, tanah kita boleh asingkan secara fizikal mengikut saiz. Okey, biasanya tanah ni dia ada batu-batu, dia bercampur dengan batu-batu kan. Okey, so batu dan tanah kita boleh asingkan secara fizikal, kita boleh tapis. Okey, semakin halus tapisan kita tu semakin kecil lah zarah tanah tu. Okey, molekul tanah yang kita akan dapat tu mungkin kita akan dapat pasir, mungkin kita akan dapat batu, mungkin kita akan dapat ketulan batu yang kecil-kecil, ketulan batu yang sederhana. Okey, mungkin kita boleh tengok warna tanah tu. Kalau yang berwarna kuning tu, yang berwarna kuning ataupun oranye, dia mungkin tanah liat. Okey, so kita boleh nampak lah dan kita boleh asingkan secara fizikal. Biasanya tanah ni diasingkan dengan menggunakan kaedah penapisan. Okey, kita tapis dia. Okey, kita tapis, kita ayak dia. Okey, seterusnya soalan B, padankan campuran di bawah dengan kaedah pengasingan campuran yang betul. Okey, pasir dan serbuk besi, of course lah dia guna magnet. Okey, air dan kerosene. Kerosene adalah minyak tanah ataupun minyak gas. Okey, yang guna untuk bakar-bakar tu lah. Okey, yang untuk orang hidupkan api. Okey, hidupkan api. Jadi, air dan minyak dia diasingkan menggunakan kaedah pengapungan. Sebab apa? Minyak dia akan terapung di atas
permukaan air. Okey, 4 pula. Tandakan betul pada petak-petak bagi contoh-contoh sebatian dalam kehidupan harian. Okey, yang pertama sebatian adalah udara dan yang kedua sebatian adalah batu kapur. Okey, itu je. Yang lain semua adalah campuran. Baja amonia, air kopi itu adalah campuran. Okey, B. Tandakan betul pada petak bagi pernyataan yang betul untuk pengasingan sebatian. Air boleh diuraikan kepada hidrogen dan oksigen melalui proses elektrolisis. Betul. Okay, sebatian boleh diasingkan kepada unsur-unsur melalui kaedah fizikal. Salah, tak boleh. Sebab sebatian dia digabungkan secara kimia dan hanya boleh dipisahkan ataupun diasingkan secara kimia. So, tak perlu tanda pangkah sebab dia tak ada arahan untuk tanda pangkah. Okey, yang ketiga, elektrolisis menggunakan elektrik untuk menguraikan sebatian kepada komponennya. Betul. Okey, kita tengok pula bahagian C. Sofiah menggunakan peralatan dalam rajah di bawah untuk memasak. Okey, ni periuk. Periuk, kita ada P itu adalah pemegang. Okey, ni adalah periuk lah. Okey, badan periuk tu. Kena pasti bahagian logam dan bukan logam pada peralatan. Okey, so pemegang biasanya kita akan letak bahan bukan logam lah. Supaya mudah untuk awak pegang dan tak panas. Okey. Logam. Okey, badan periuk of course lah logam supaya cepat panas, supaya makanan awak mudah untuk dimasak. Berikan alasan anda di jawapan. Tadi cikgu dah cakap So bukan logam. Pemegang bukan logam untuk elakkan daripada tangan melecur lah. Okey. Kemudian periuk diperbuat daripada logam untuk mempercepatkan makanan dimasak. Okey, dan juga logam ni dia tak cair lah. Okey, dia tak cair. Jadi periuk awak tu kalau bayangkan awak masak guna barang plastik. Okey, dengan plastik-plastik itu sekali termasak. Okey, bercampur dengan awak punya makanan. Okey, sebab itulah kita biasanya kita akan gunakan bahan yang bukan bahan yang logam ataupun bahan yang dia bukan logam tapi dia tahan suhu yang tinggi. Okey, contohnya macam periuk tanah. Okey, yang diperbuat daripada tanah liat ataupun periuk seramik. Okey, seramik ni kalau kita nak cairkan dia, kita gunakan haba ataupun api yang suhunya beribu-ribu darjah Celsius. Okey, barulah seramik itu boleh cair. Okey, seramik dan juga periuk tanah liat tu lebih kurang samalah. Okey, soalan B, peralatan memasak boleh didapati dalam pelbagai bentuk di pasaran. Nyatakan ciri logam yang membolehkannya dihasilkan dalam pelbagai bentuk. Okey, ciri logam. So, ciri logam, okey, bila kita nak bentukkan dia, so dia mestilah mulur. Mulur. Okey, mulur tu mudah dibentuk lah. Okey, C. Sofia ingin membeli kuali lepeh. Dia perlu memilih antara dua jenis kuali lepeh seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okey, kuali keluli tahan karat. Okey, kemudian yang kedua, kuali seramik. Okey, bantu Sofia untuk memilih jenis kuali yang sesuai. Berikan alasan bagi pemilihan anda. Okey, so awak pilih satu. Okey, untuk soalan ni, dia sebenarnya tak ada jawapan yang salah. Tetapi awak perlu buat penerangan supaya apa yang awak nak tu awak akan dapat lah. Okey, contohnya katakanlah awak pilih kuali keluli tahan karat. Okey, kuali keluli tahan karat. Okey, dia kuali keluli tahan karat satu, dia ringan. Okey, kemudian yang kedua,
Okey, dia nak 3 markah Satu awak pilih. Yang ni awak pilih. Okey, kemudian ringan dan juga yang ketiga dia tahan karat lah. Tahan karat, jadi boleh guna dalam tempoh masa yang lama. Guna lama. Okey, jika awak pilih kuali seramik. Okey, jika awak pilih kuali seramik, kenapa awak pilih kuali seramik? Okey, so yang ni katakanlah yang pertama sekali awak pilih kuali seramik. Okey, yang kedua, kenapa awak pilih kuali seramik? Okey, kuali seramik ni dia biasanya dia tidak melekat. Okey, makanan tidak mudah melekat berbanding dengan kuali keluli. Makanan akan mudah melekat. Bila suhu yang tinggi, kita kena cepat-cepat. Masak tu kena cepat, barulah dia tak melekat makanan tu, sebab dia cepat panas Okey, kemudian bila dia tak melekat, okey, yang ketiga, dia mudah untuk dicuci. Okey. So kedua-duanya betul jawapan. Okey, pilihlah salah satu dan juga dan juga awak terangkanlah kenapa. Okey, cikgu bagi contoh saya memilih dia kata bantu Sofia okey, yang pertama, kuali tahan karat. Okey, kerana kuali tahan karat kuali keluli. Kuali keluli tahan karat. Okey, so awak akan dapat 1 markah dekat situ. Okey, kemudian markah yang kedua, okey, kerana kuali ini mudah. Kuali ini tidak mudah berkarat. Okey, tidak mudah berkarat. Oleh itu, Sofia boleh menggunakannya dalam tempoh masa yang lama. So maksudnya dia boleh bertahan 5-6 tahun, 10 tahun pun masih boleh guna lagi. Okey, dan menjimatkan kos untuk membeli kuali baru. Okey. So biasanya siapa yang mak-mak dia suka beli barang-barang Tupperware, okey, dekat Tupperware cikgu buat kempen ni saja nak ceritalah. Okey, kuali keluli tahan karat ni sebenarnya dia mahal. Okey, kelemahan dia adalah mahal. Yang betul-betul keluli tahan karat dia mahal. Okey, tapi dia memang awak boleh guna sampai 20 tahun. Okey, dia tetap bentuk yang sama, cuma kena cuci elok-elok lah supaya hilang dia punya kesan-kesan arang dia tu. Okey, so siapa yang mak-mak dia ada yang ada barang-barang Tupperware apa semua tu, kalau nampak katalog Tupperware tu, awak boleh tengok ada kuali keluli ni lah, stainless steel ni, periuk ada, kuali ada, semua adalah. Okey, dan harga dia sangat mahal. Okey, harga dia beratus-ratus. Dan ada juga yang sampai 1,000 lebih. Okey, tapi dia kelebihan dia adalah memang menjimatkan kos. Okey, mak mentua cikgu pernah beli, sampai sekarang masih guna lagi. Okey, dia beli tu masa anak-anak dia kecil lagi, tapi sampai sekarang masih boleh menggunakan lagi. Jadi kita bijak membeli dan juga bijak memakai. Okey,
memanglah kita keluarkan modal yang agak banyak, agak besar kos dia. Tapi dia akan dapat menggunakan dengan dalam keadaan yang lebih lama lah. Lebih lama daripada kuali seramik. Okay? Kuali seramik ni, kelemahan dia, dia bukannya tak ada kelemahan langsung. Kelemahan dia, kuali seramik ni memang best sebab dia tak melekat, dia mudah cuci dan dia juga cepat panas. Sama macam kuali keluli, dia cepat panas tapi dia tak melekat. Kalau kuali keluli ni awak kena tonyoh. Tapi kuali seramik jangan tonyoh. Sebab apa? Jangan gosok dia dengan dawai ataupun gunakan peralatan tu, jangan peralatan besi-besi semua tu, sudu, senduk semua besi. Sebab dia akan terhakis. Okay, dia akan terhakis sebab dia ada lapisan non-stick dekat atas tu. Okay, walaupun kalau awak tengok dekat iklan Go Shop tu, dia kata tidak mudah cala apa semua, tapi lama kelamaan dalam tempoh 2 ke 3 tahun ke atas, 2 tahun 3 tahun ke atas, dia akan sikit-sikit dia akan cepat terhakis. Sebab kita guna, biasanya satu kuali ni kita akan guna dalam tempoh masa yang lama lah. Biasa kita akan kerap guna kuali yang satu tu yang sedap pakai tu, yang satu tu juga. Nak goreng telur yang satu tu juga. Kalau tak ada kuali tu, tak boleh nak goreng telur. Macam tu lah. Nak goreng nasi, guna kuali tu juga. Jadi sebenarnya memang bagus kuali seramik ni, tapi dia jangka hayat dia lebih singkat daripada keluli tahan karat. Tapi dia sesuai untuk kalau nak masak, dia murah berbanding kuali keluli stainless steel ni. So murah, tak melekat, mudah cuci. Tapi dalam tempoh 2-3 tahun akan datang, awak kena carilah kuali yang baru. Tapi tak adalah kos dia sampai macam keluli tahan karat. So pilih yang mana satu yang awak suka. Penerangan untuk kuali seramik ni pula, cikgu baca je lah, awak boleh salin. Keluli kuali seramik, kerana kuali ini tidak melekat, makanan tidak melekat pada permukaan kuali. Dan juga kuali ini mudah dicuci, harganya pula murah. So itu sahaja. Kalau ada pertanyaan, kita boleh PM cikgu ataupun boleh tanya dekat kelas live. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.